Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Kamrudin. Dan saya Nafazila. Dalam video ni, saya akan bertanyakan kepada Puan Zila tentang apakah makanan yang patut kita amal kalau kita nak Ramadan tahun ni kita boleh berpuasa dengan lebih sihat, lebih bertenaga dan boleh buat ibadah dengan lebih mantap lah. Jadi soalan saya yang pertama kepada Puan Zila, okey, apakah produk-produk yang sesuai diamalkan oleh mungkin golongan yang bekerja ataupun golongan yang sekarang ni dalam tempoh PKP kan kita duduk rumah, ataupun golongan yang lebih senior yang ada masalah-masalah kesihatan tapi nak berpuasa dengan lebih baik tahun ni? Okey, terima kasih ya. Okey, untuk yang bekerja, yang senior apa semua, sebenarnya semua sama kan. Even kita yang suri rumah pun sama. Fokus kita nak tenaga. Lepas tu kita tak nak disebabkan kita berpuasa dengan tak ada selera makan waktu sahur tu menyebabkan kekurangan zat dalam badan kan. Sampai dehydrate, demam, batuk kan, kering tekak, macam-macam. Jadi pemakanan yang bagus untuk mereka yang berpuasa ialah yang pertama multivitamin. Multivitamin penting untuk supaya tak ada zat yang lompong. Kan? Macam contoh kalau let's say kata sahur, kita sekadar makan nasi dengan kuah sikit, lepas tu ayam. So kita pasti ke ada vitamin A ke, E ke, F ke, G ke, tak ada kan? So daripada situ perlukan multivitamin. Okay, yang kedua, kita tahu bila kita concern pasal tenaga, kita perlukan sumber tenaga. Itu antaranya karbo, gula dan juga protein. Dan kita tahu karbo dengan gula tu dia tak boleh kekal lama. Dia naik sejam pertama, lepas tu dia akan drop. So lepas tu kita akan flat lah. So yang mana boleh maintain tenaga ialah protein. Protein kena cari protein yang pure, yang mana bukan protein rosak. Macam contoh ayam yang kita masak apa semua tu adalah protein yang rosak. Okey, yang seterusnya kita perlu pastikan dalam badan kita ni cukup air. Maksudnya tak dehydrate kan. So biasa orang akan ambil electrolyte lah, electrolyte drink, di mana orang akan ambil air gas 100 plus apa semua. Tapi kita tahu air 100 plus dia ada gula yang sangat-sangat tinggi. So bagi kami akan ambil electrolyte drink lah, di mana mengekalkan air dalam badan. So setiap sel dalam tubuh kita ni cukup air. Bukan sekadar kita minum beberapa gelas saja waktu sahur, memang insya-Allah mungkin tak akan cukup lah kan. Kita tahu kita perlukan lebih daripada 2 gelas air. Okey, jadi kalau tengok daripada penerangan tadi, Puan Zila cakap untuk pagi sahur kita kena amalkan macam contoh protein untuk bagi kita tenaga yang berpanjangan. Kita kena amalkan multivitamin untuk cukupkan kita punya apa zat-zat yang diperlukan setiap hari. Tapi macam mana pula dengan anak-anak kita yang baru nak berpuasa ataupun dia tak ada macam kita kan, sabar kan. Kalau anak-anak kadang dia bila dahaga ke dah tak boleh dah pujuk-pujuk dah. So apa yang untuk anak-anak pula? Okey, kalau untuk anak-anak kami biasa kita akan bagi sama macam mak ayahnya minum lah, makan lah. Benda yang sama, saya concern multivitamin, saya concern supaya dia tak melepek sebab kurang air sampai nanti solat Zuhur pun mengantuk. So kita make sure juga dia ambil protein lah. Jadi di kala waktu sahur kita akan bekalkan yang sama macam kita makan. Itu apa orang kata, bekalkan nutrisi, multivitamin, bekalkan protein, bekalkan air elektrolit supaya bila dia ambil keperluan yang diperlukan oleh badan tu, sebab apa yang diperlukan oleh badan tu kebanyakannya tak boleh dihasilkan oleh badan kita sendiri. Ia perlu daripada makanan. Dan kita tahu makanan yang kita makan tak boleh make sure, tak boleh pastikan ianya cukup. Sebab kita tahulah diet kita macam mana, makan ikut sedap kan. Dan makanan orang Melayu biasanya adalah makanan yang dimasak. Dan makanan yang dimasak 100 degree ke atas ianya telah rosak. So mostly kita makan adalah hampas sebenarnya. Kecuali anak kita makan ulam kan. Makan benda yang raw lah, yang mentah. So itu biasanya budaya orang Jepun, bukan budaya orang Melayu. So daripada situ kita tahu bila dah pasti belum tak cukup. So kena bekalkan 3 benda tu lah, multivitamin, at least kita bagi air elektrolit, dan juga yang ketiga protein. Kena tiga-tiga tu kena ada.
Jadi senang nak ingatkan kan, protein, multivitamin kan, benda yang boleh bagi tenaga dan boleh bagi zat. Sebab kita makan apa-apa pun kita nak zat. Tapi pagi tu maklumlah, pagi sahur kan selera tak ada, tu makan pun sikit. So jadi kualiti yang masuk pun sikit. So bila kita amalkan vitamin-vitamin ni jadi cukup. Pagi-pagi pun dah cukup. Jadi bolehlah kita berpuasa dengan bertenaga. Lapar-lapar juga. Bila perut kosong memang lapar. Tetapi kita ada tenaga nak buat aktiviti, nak buat ibadat, nak yalah lagilah dalam keadaan PKP ni kan, anak-anak semua kat rumah. Jadi lagi banyaklah vitamin-vitamin kita akan dibakar bila kita stres, apa semua penat kan. Anak-anak dia aktif macam biasa. Jadi soalan yang famous biasalah ditanya oleh ramai subscriber ataupun penonton di novazara.com ni ialah macam mana nak dapatkan produk? Apakah produk dan macam mana nak dapatkan produk ni? Macam mana nak kita nak pilih macam mana multivitamin yang bagus, macam mana protein, sebab banyak di pasaran ni. So takut-takut kita ambil bayar mahal-mahal tapi tak jadi. Okey, kalau saya concern benda tu mesti selamat. Apa yang masuk dalam badan mesti selamat. Biasa kalau makanan yang selamat, kita akan pergi kepada organik, kan? Macam saya pilih yang lebih beyond organik, itu semula jadi, kan? Maksudnya yang memang lebih bagus lah. Maksudnya raw material tu adalah bahan-bahan semula jadi. Maksudnya kalau ambil protein tu bukan GMO, kan? Kalau ambil multivitamin pun daripada makanan yang berzat, yang ada nutrisi, ada nutrien yang cukup, kan? So produk yang saya pilih ialah produk Shaklee lah. Sebab kita tahu ianya dah lama dekat dunia, dah 100 tahun lebih. Itu first point lah. Yang kedua, sebab saya tahu ianya daripada bahan semula jadi. Ia bukannya daripada bahan yang tak tapis, kan, daripada bahan yang mana ada bahan-bahan kimia, daripada baja, daripada tanah itu sendiri, kan. So ianya memang bebas. So yang ketiga, kita tahu penyerapan kalau boleh maksimum. Sebab apa saya kata penyerapan maksimum? Sebab ada orang yang ambil multivitamin luar, mungkin bukan yang Shaklee, bila cek darah, HB-nya tak naik. Tapi apa yang berlaku dekat saya dah cuba macam-macam multivitamin, tapi bila saya bertukar kepada Shaklee, saya cek darah, HB ada. Maksudnya kadar penyerapan zat yang dalam vitamin tu masuk ke dalam darah. Terbukti secara saintifik, bukan klaim-klaim daripada mulut saya saja, kan. So saya dah buktikan melalui kajian saintifik. So jika kalau kita nak cari produk, biarlah kita spend tu worth untuk money kita lah, duit kita, kan. Tak naklah kita bayar RM100, kita dapat kualiti yang RM10. Biarlah kita bayar RM100, kualitinya RM300. Macam produk kami yang Shaklee ni, biasanya orang cakap kalau boleh produk ni tak boleh dijual dengan harga 380 sebab nilainya mungkin 900. Macam tu sekali, kan. So jika anda masih tercari-cari untuk diri sendiri, family, anak-anak, mak ayah kat kampung, kan. So ini adalah produk yang Zila recommend sebab kami dah consume lebih 7 tahun. Amal tanya, so kenapa boleh tak kalau saya beli daripada orang lain? So apa beza bila dapatkan produk daripada Puan Zila? Okay, apa beza yang kenapa kena dapatkan daripada Puan Zila? Kenapa tak orang lain? Okey. Bila kita nak makan ubat, kita akan pergi dekat doktor, kita akan tanya cara makan, kan. Bukan kita just teka-teka dapat ubat kita terus makan. Kita akan tanya orang yang arif tentang berapa biji, berapa banyak, kan. Sama juga macam kecil manis, berapa biji, dia akan refer kepada orang yang lebih arif. So dari segi produk, kami sendiri dah pergi kelas nutrisi, kami pergi kursus, kami belajar secara direct dengan nutritionist. Cara makan berbeza. Orang yang ada masalah dengan orang yang tak ada masalah berbeza. Keperluan bulan puasa dengan keperluan harian berbeza. Sebab macam contoh, kita macam contoh kalsium, kan. Bila mana kalau orang umur muda 20 ke bawah, berapa kalsium yang dia perlukan, yang tua berapa, yang mengandung berapa. Sebab perbezaan keadaan tu tak sama. Macam contoh kalau kita mengandung, kita kehilangan kalsium di mana anak yang kita kandung kan tengah serap kalsium dalam badan. So berapa yang dia perlukan. So sebab tu kalau nak beli produk, kena rujuk kepada orang yang arif. So kita makan, kita beli produk, bayar mahal-mahal, kita dapat kesan. Tadi saya dapat satu feedback daripada customer di mana beliau makan produk sama tapi beli dengan orang lain.
yang mana yang sama yang saya jual tapi dia tak dapat kesan. Dan bila dia makan, dia cakap, saya cakap customer saya makan dapat kesan. So apa yang berlaku bila kita check dia punya dos dia ambil tak sama macam yang saya ajar kepada customer saya. Sebab tu dia tak dapat kesan. Jadi boleh fikir sendiri kan, bila kita beli, kita makan cara yang salah kan. So macam rugilah, tak dapat kesan pun, tak kenyang pun, tak bertenaga, macam letih lagi kan. Jadi bagi saya, bila kita nak sesuatu, kita pergi pada yang arif lah, bukan sekadar survey-survey, jumpa terus beli. Jadi kalau pada saya boleh simpulkan lah, bila produk, walaupun produk betul, cara pengambilan kena betul dan consultation pun kena betul. Sebab daripada satu produk ni sebenarnya banyak dia punya kelebihan-kelebihan lain yang ramai pengguna tak tahu. Yang hanya tahu adalah pengedar yang terlatih sahaja. Dan terlatih pun kena tengok juga macam mana dia punya minat kepada produk itu. Macam Puan Zila ni memang hardcore lah produk. Memang, dan juga menjadi rujukan kepada banyak pengedar-pengedar lain juga. Jadi terima kasih Puan Zila. Okay, kalau berminat, jangan lupa untuk cek di bahagian description, kita ada sediakan link-link macam mana nak order produk kan, dan boleh tengok juga video-video lain yang ada dalam channel kita. Kalau ada pendapat dan ada soalan, boleh tanya di bahagian komen. Sampai jumpa lagi di video yang kemudian.